Alhamdulillah kita ucapkan selamat datang kepada Fadil akhuna ustazuna Ustaz Tariq. Beliau asal daripada Negeri Sembilan. Kami baru sampai petang tadi sampai dengan BTS. Jadi kami import dari Negeri Sembilan bersama dengan isteri. Jauh import dan Alhamdulillah lulusan Al-Azhar dan juga master di Mesir juga. Kemudian bersuhbah dengan para ulama di Mesir lebih daripada 10 tahun dia, lebih 10 tahun. Bahkan anak murid apat kepada guru kepada Syekh Husni. Syekh Husni penamaikan guru beliau muhaddits Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, juga guru kepada Ustaz Tariq. Ustaz Tariq duduk sendiri, memang duduk dengan Syekh Mahmud sendiri, duduk dah mulazamah suhbah lebih 7 tahun. Alhamdulillah. Selebihnya nak kenal tuan saya dah cerita. Dan insyaAllah malam ni kita akan bersama dengan Ustaz Tariq selama 4 hari. Hari ni kita akan baca Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah Al-Nafi'ah selama 3 pertemuan. Hari ni, malam ni, petang esok dengan malam esok. Dan kita niatnya untuk khatamkan lah, baca dan khatamkan. Kemudian hari Rabu dan Khamis kita akan baca Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquq Mustafa yang warna biru tu. InsyaAllah. Jadi tanpa menyangkan kalam, itulah seberingkat berkenaan ceramah kita ataupun guru kita pada hari ini. Moga dengan sedikit kenal itu akan menambahkan lagi kita insya-Allah. Tanpa menyangkan kalam, dan silakan Al-Fadil untuk menyampaikan kuliah. Fadil tafadhal majzura. Tamam. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد, yang dikasihi sahabat saya Al-Fadil Ustaz Muzakir, Ustaz Amir, Ustaz Syabani, seterusnya hadirin hadirat, ibu-ibu dan juga ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala izinkan kita untuk hadir di dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu seumpama ini adalah sangat penting dan sangat dituntut di dalam syarak. Petah lagi pada zaman ini di mana ilmu-ilmu itu sedang diangkat. Ilmu sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan cara mengangkatnya begitu sahaja, tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Apabila kita sampai pada satu zaman yang ulama semakin sedikit, maka ketahuilah itu zaman di mana Allah tengah angkat ilmu, dan itu adalah zaman yang sudah dekat dengan hari kiamat. Mungkin pada satu waktu dulu bila disebut negeri Kedah, orang akan teringat ratusan tok guru yang hebat-hebat memimpin pondok yang hebat-hebat, pondok-pondok yang besar, penuntutnya ramai dan sebagainya. Hari ini masih ada
Tok Guru, tapi berapa ramai kalau dibandingkan dengan 50 tahun lepas? Bukan setakat di Kedah, bahkan di seluruh Malaysia. Berapa ramai lagi orang-orang alim yang masih tersisa di seluruh Malaysia? Bukan setakat di seluruh Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Berapa ramai ulama-ulama besar telah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kepada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mencari panduan, kita nak mencari idola, kita nak mencari mursyid untuk membimbing kita pun susah. Jadi dalam keadaan sedemikian rupa, kewujudan majlis kelas daurah seumpama ini sangatlah penting. Ya, dan kita kena selalu ingat bahawasanya ada ilmu itu, ada di antara ilmu itu kalau tidak dipelajari hukumnya berdosa. Ya, perkara ini mungkin terlepas pandang oleh ramai orang. Ada ilmu yang kalau tak belajar, maknanya berdosa orang tersebut. Ilmu ini yang kita panggil fardu ain. Fardu ainin, wajib. Fardu, wajib ke atas semua ain, setiap jiwa, semua orang kena belajar. Jadi apabila tak belajar, hukumnya berdosa. Ya, nanti dalam kitab kita akan huraikan lebih lanjut. Ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah saya ucapkan tahniahlah kepada sahabat-sahabat saya yang bertungkus lumus mewujudkan tempat pengajian yang cantik ni. Ya, Masya Allah, ada haibah para masyayikh. Bila masuk tempat ni ada haibah para masyayikh. Betul lagi gambar Sidi Syekh Yusuf terpampang di sana, menambah lagi cahaya di tempat ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya, alhamdulillah saya teruja lah dapat datang ke sini. Orang rumah saya pun teruja juga. Dia teruja bukan sebab apa, dia tengok ada purple kat sini kan. Dia suka purple, dia kata bagus tempat ni ada purple, dia kata. Kapet pun purple. Ya, alhamdulillah. Nak kata saya datang daripada jauh tu tak adalah jauh mana tuan-tuan puan-puan. Seremban ya, Negeri Sembilan. Baik, kita lanjutkanlah ya. Sebab kita bekerja sebenarnya. Ni nak terbang ni. Kitab yang berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, kitab fiqh campur kitab akidah campur kitab tasawuf. 3 komponen dalam tu. Dan kitab ini kitab yang barakah. Sebab apa? Sebab yang pertama, pengarang dia seorang yang sangat hebat. Nama dia Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ada seorang guru saya kata, wallahu a'lam lah, perkara ni kita tidak semestinya nak menerima, tidak semestinya nak menolak. Ada seorang guru saya kata, ilmu Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini hampir menyamai ilmu Imam Syafi'i. Tapi wallahu a'lam lah, kita pun tak tahu. Tapi yang pastinya dia seorang wali yang hebat, seorang ulama yang kibar. Dia adalah pewaris keilmuan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Okay. Jadi keistimewaan pertama bagi kitab ni adalah pengarang dia adalah pengarang yang soleh, seorang wali yang hebat. Nombor 2, kelebihan kitab ni adalah dia pada mukadimah kitab ni dia mendoakan setiap seorang yang mempelajari kitab ini dan beramal dengan kitab ini, dia doakan dengan doa yang bagus. Jadi dia seorang wali yang hebat yang kita harapkan doa dia makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dia doakan bagi pembaca kitab ini, orang yang mempelajari kitab ni. Jadi sebab itu kita kata kitab ini barakah. Bagi yang belajar dan bagi yang beramal dengan kitab ini, insya-Allah dia mendapat keberkataan doa daripada seorang wali yang hebat, iaitu Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Saya dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kami khatamkan kitab yang barakah ini di hadapan ayahanda kami, iaitu Al-Allamah Al-Muhaddis Syekh Mahmud Said Mamduh. Ia merupakan guru kepada ramailah orang-orang di Malaysia. Guru kepada Syekh Sni Genting, guru kepada Syekh Fuad, guru kepada Baboli Sekam dan sebagainya. Dan kawan baik kepada Syekh Nuruddin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan saya membaca matan dia ni, bahasa Arab dia ni, di hadapan makam pengarang kitab ini, iaitu Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, di
di mana makam dia terletak di Hautah, di Yaman. Ya, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya pernah pergi Yaman, pergi Hautah, dapat ziarah makam tuan punya kitab, dan kami baca kitab ini di hadapan makam tersebut. Itu rezekilah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tuan-tuan dan puan kita baca ya. Nak sembang boleh juga, tapi kitab tak katalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidahu, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. وبعد فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب حجة الإسلام الغزالي غالبا من عرفها وعمل بها نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا وبالله التوفيق. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, atas segala nikmat dan pemberiannya. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sekalian sahabat baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menuntut ilmu adalah suatu kewajipan ke atas setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik. Ini hadis yang masyhur tuan-tuan dan puan-puan, yang selalu kita dengar, dan para ulama telah menegaskan melalui hadis ini, seperti yang kita sebutkan tadi, ada di sana ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap seseorang. Nabi kata menuntut ilmu adalah suatu kewajipan ke atas setiap muslim. Hadis ini ada orang duk petikaikan, hadis ini sebenarnya panjang. Yang belajar hadis dia tahu dia hadis ini lebih panjang. Kalau kita tambah lagi sikit ke belakang, hadis ini akan menjadi dhaif. Tapi hadis yang macam ni, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban kata setiap muslim, itu hadis hasan. Ya, hadis hasan, ada yang kata hadis sahih. Jadi pertikaian pada sanad hadis tu tak perlulah nak dibincangkan. Ya. Makna hadis tu yang penting. Makna hadis ni Nabi kata mencari ilmu ni hukumnya wajib. Cuma satu perkara yang perlu difahami adalah ilmu mana yang wajib. Ilmu mana yang wajib? Adakah wajib seseorang itu belajar ilmu perubatan sebagai contoh? Adakah wajib seseorang itu kena belajar ilmu perundangan sebagai contoh? Adakah wajib kena belajar biologi, fizika, kimik dan sebagainya? Kalau hukumnya wajib tuan-tuan dan puan-puan, memang tak duduk sini lah kita. Jadi ilmu apa yang Nabi kata wajib dipelajari, yang kalau tak belajar hukumnya berdosa? Para ulama sepakat menyatakan ilmu yang wajib dipelajari oleh seseorang hamba Allah itu ada 3. Yang pertama, perkara ini telah dijelaskan dalam matan Zubat. Ya, ada satu matan dalam ilmu fiqh Syafi'i 1000 bait. Biasa orang belajar ilmu fiqh Syafi'i ni dia akan hafal matan ni walaupun 1000 bait. Ya. Kalau zaman dulu-dulu, tak payah dulu sangatlah, dalam beberapa puluh tahun yang lepas, seorang penuntut ilmu yang belajar di pondok ke, di Mekah ke, di Yaman ke, di Mesir ke, belajar fiqh Syafi'i, kalau dia tak hafal matan Zubat, itu dianggap satu aib. Hebat matan Zubat ni, 1000 rangkap, 1000 bait, tapi dihafal. Jadi dalam matan Zubat disebut wa farduha ilmu sifatil fardi wa ma yahtaju ilaihi minal muaddi. Yang wajib daripada ilmu itu adalah ilmu sifatil fard, ilmu sifat al-fard. Al-fard ni apa? Al-fard ni sama dengan al-wahid ataupun sama dengan makna al-ahad, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang pertama yang wajib pelajari, ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib
bagi seorang mukallaf mengetahui apa sifat yang wajib bagi Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah, apa sifat yang harus bagi Allah. Siapa tak belajar perkara ini boleh dikatakan hukumnya berdosa. Itu pertama. Kalau ulama ahlul kalam, mereka menyatakan ada 50 sifat kena belajar, kena faham 50 sifat. Macam mana boleh jadi 50 sifat tau? Macam mana boleh jadi 50 sifat? Biasa dengar 20 sifat je kan, tiba-tiba tertambah pula 50 sifat. Maksudnya 20 sifat yang wajib bagi Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamul bin nafsi, wahdaniyah, sebagainya. Dan 20 sifat yang berlawanan dengan sifat ni. Allah itu wujud. Ada sifat mustahil bagi Allah, iaitu tidak wujud. Nah, itu pun kena belajar juga. Kena belajar 20 sifat yang wajib bagi Allah, dan kena belajar 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Faham tak? Sebab 20 sifat yang mustahil bagi Allah tu sebenarnya itu adalah sifat manusia. Kan? Allah itu qidam, kita ni tak qidam. Allah itu baqa, kita ni tidak baqa. Jadi 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Berapa ada tu? 40. Okay. Dan ada satu sifat yang harus bagi Allah. Jadi berapa ada tu? 41. Kemudian ada sifat wajib bagi Rasul, 4 sifatnya kan. Berapa dah tu? 41 campur 4, 45. Ada 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 49. Satu sifat yang harus bagi Rasul, 50. Jadi 50 sifat ini perlu dipelajari. Kerana tidak mempelajari 50 sifat ini akan menyebabkan akidah kita tidak menentu. Jadi yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, wajib dipelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin. Banyaklah nama dia, yang penting itulah dia. Kemudian yang wajib dipelajari adalah ilmu fiqh, wa ma yahtaju ilaihi al-muaddi, dan apa yang diperlukan oleh seseorang yang nak menunaikan solat, zakat, puasa dan juga haji. Okey. Ilmu apa yang kita perlukan untuk nak melakukan solat? Ilmu fiqh. Nak berwudu, kena ada wudu sebelum solat. Nak angkat takbir macam mana? Baca Fatihah, hukumnya apa? Dalam Fatihah itu macam mana cara bacaannya? Rukuk macam mana? I'tidal macam mana? Sujud macam mana? Berapa rakaat? Apa semua? Macam mana nak zakat? Macam mana nak puasa? Macam mana nak haji? Semua ni perbicaraan ilmu fiqh. Kalau tak belajar, tuan-tuan dan puan-puan, tak faham kita. Jadi sebab itu ulama kata ilmu fiqh hukumnya wajib. Wajib belajar ilmu fiqh ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bab taharah dengan bab solat, mungkin kita dah faham sebab dah lama dah belajar. Kita dah PhD dah dalam bab tu. Cuba kita tengok tentang fiqh zakat. Berapa ramai umat Islam hari ni dia tak sedar yang dia tu wajib dah keluarkan zakat. Berapa ramai umat Islam menyimpan duit berjuta-juta dalam bank, dia tak pernah keluar zakat. Dan berapa ramai orang perempuan tidak mampu nak bezakan apa beza emas yang disimpan dengan emas yang dipakai. Dua hukumnya berbeza. Ini cara keluar zakat lain, ini cara keluar zakat lain. Okay, saya bertemu dengan ramai orang perempuan, emas melambak-lambak, dia tak pakai, simpannya dalam rumah ke dalam bank apa benda tu. Ada satu tempat simpan emas dalam bank tu, apa nama dia? Rohno. Ada something box ke belakang tu lah. Deposit box. Belajar Azhar tak kerti. Belajar UAE boleh lah. Deposit box. Simpan emas dalam tu banyak, tapi tak keluar zakat. Ataupun dia ingat boleh keluar zakat emas perhiasan, padahal itu hukumnya emas simpanan. Kena apa zakat? Dan berapa ramai pada umat Islam pada hari ini tak faham konsep macam tu. Haji. Cerita haji ni memang panjang cerita dia kan. Sekarang ni tengah kecoh. Kakak Sajat pergi buat haji.
tengah bincang pergi umrah. Susah betul. Jadi bukan nak suruh ulas pasal isu sajak tu. Maksudnya banyak lagi masalah dalam masalah haji yang kita tak faham. Ya. Kalau di Mesir sebagai contoh, ustaz semua mungkin tahu. Orang belajar agama ada kalanya ustazah nak pergi haji, tapi syarat nak pergi haji tu kan ada mahram kan. Sebab fatwa ulama sekarang ni diletakkan mahram tu sebagai dalam bab istita'ah. Kalau tak ada mahram, haji tak wajib. Ada orang sanggup buat dokumen palsu, dia ambil siapa-siapa ustaz ke apa benda, dia buat dokumen seolah-olah ustaz tu adalah suami dia, pergi haji. Okey, haji ataupun umrah yang dilaksanakan dengan cara menipu, membuat dokumen palsu seumpama ini, hukumnya macam mana? Boleh ke tak boleh? Inilah perkara-perkara yang perlu dipelajari lah tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang hutang keliling pinggang, tiba-tiba dia dapat sponsor pergi umrah ataupun sponsor pergi haji. Nak tanya, wajib atau tidak dia pergi haji dengan dia sponsor tadi, padahal hutang keliling pinggang. Ini permasalahan yang perlu dipelajari. Kalau tak belajar, kita tak faham. Ya, ini zakat, puasa, haji, cerita dia. Bahkan bab solat pun ramai tak belajar. Kita mungkin tak perasan. Saya bagi satu contoh. Kita pergi musafir. Kita pergi musafir sebagai contoh. Lebih 2 marhalah daripada Sungai Petani ke Tampin sebagai contoh. Singgah di R&R, kita nak jamak qasar. Kita tengok ada jemaah tengah solat. Aula bagi kita untuk join jemaah tu solat 4 rakaat ke, kita solat 2 rakaat tepi sebelah. Perbahasan di kalangan para ulama, elok kita join solat sekali 4 rakaat ke, ataupun kita solat bersendirian 2 rakaat. Maksudnya 4 rakaat berjamaah lebih baik ataupun 2 rakaat yang qasar ni lebih baik. Macam mana jawapan dia? Faham tak soalan saya? Faham kan? Ada yang kepala power ni lagi power, dia pergi masuk sekali dengan jemaah tapi dia solat 2 rakaat je. Hukumnya tak boleh. Setengah ulama Syafi'i kata batal. Macam mana kau ikut imam 4 rakaat tapi kamu solat 2 rakaat? Makmum wajib ikut imam daripada awal sampai habis. Ada yang tak tahulah dia belajar fiqh ke mana. Dia masuk 4 rakaat tapi dia solat 2 rakaat, lepas tu dia bagi salam. Dalam fiqh Syafi'i hukumnya batal. Jadi kenalah tengok yang afdal 4 rakaat jemaah ke 2 rakaat bersendirian. Ada perbincangan dia. Cuma perkara-perkara seperti ini kita sebut tuan-tuan dan puan-puan, sebab kalau kita tak belajar, kita tak faham. Ya. Dan ilmu-ilmu semua apa ini orang dah semakin tak minat nak belajar. Saya bertemu dengan bukan orang-orang seumpama kita, orang-orang yang apa kata orang awam. Kami semua ni lama duduk Mesir, dekat 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Alah, ustazah pun ada yang tak faham benda-benda yang saya cakap ni. Sorry tu saya lah. Tukar Azhar kat Malaysia. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang saya suka nak tekankan bila saya mengajar ke apa ke adalah ditakdirkan Tuhan malam ni majoriti orang perempuan kan. Macam biasalah lelaki dalam bab ni dia minoriti, dalam bab lain dia majoriti. Ilmu fiqh wanita, berapa ramai orang perempuan dia faham ilmu fiqh wanita dengan baik, di mana ilmu fiqh wanita itu bersangkut paut dengan solat dia, dengan puasa dia. Kalau dia pergi haji tersangkut lagi ke situ. Bahkan banyak lagi perkara-perkara lain yang tersangkut dengan permasalahan darah yang keluar daripada diri dia. Hari ini berapa ramai orang perempuan, bahkan ustazah yang belajar ilmu agama dan sebagainya, dia tak faham even apa darah yang keluar daripada dia dan hukum hakam yang terkait dengan darah yang keluar daripada diri dia, yang menyebabkan bila dia tidak pandai untuk membezakan darah-darah tersebut, menyebabkan dia akan melanggar tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ilmu fiqh wanita fardu ain bagi setiap seorang perempuan. Dan berapa ramai orang perempuan tak belajar lagi masalah tu. Bahkan berapa ramai orang perempuan tak terfikir pun dia kena belajar benda tu. Sebab tu kita kata tuan-tuan dan perempuan, ilmu ini semakin pupus. Segala jenis ilmu sebenarnya. Ya. Jadi orang yang mendapat nikmat, Allah Ta'ala dedahkan dia dengan ilmu sikit-sikit macam kita ni. Ada Darul Huda wal Rasyad, ada pengajian, ada ulama besar turun, ada Syekh Husni Genting datang, ada Syekh Yusuf datang, ada ustaz tu bagi daurah, ada ustaz tu datang mengajar. Saya rasa ini satu nikmat lah bagi kita semua. Ya. Jadi ilmu kedua yang wajib belajar ni, kalau tak belajar hukumnya berdosa, adalah ilmu fiqh. Okey, nombor 3. Lupa lah matan zubat dia. Dikatakan dalam matan zubat tersebut, ilmu ketiga yang wajib dipelajari adalah penawar bagi, dan ilmu penawar bagi hati-hati yang rosak. Yang rosak disebabkan hasad, dengki, cemburu, malas dan sebagainya. Ini ilmu ketiga kita panggil ilmu tasawuf. 3 ilmu ni belajar, wajib belajar. Ilmu tauhid, nak kenal Tuhan. Ilmu fiqh, nak melaksanakan tanggungjawab kita. Ketiga, ilmu tasawuf, nak kenal diri sendiri. Ya, kita tidak boleh nak menyatakan, sudah tidak relevan lagi lah untuk kita menyatakan orang tu dah belajar ilmu fiqh, mungkin zaman dulu orang cakap, ilmu tasawuf ni tinggi lah, belajar dulu ilmu fiqh, baru belajar tasawuf, baru belajar ilmu tauhid, dah belajar tinggi-tinggi, baru belajar ilmu tasawuf. Saya rasa wallahualam kenyataan itu tidak relevan lagi. Hakikatnya 3 ilmu ini perlu dipelajari secara serentak. Ilmu tasawuf yang kita nak bincangkan, yang kita kata wajib belajar ini, maksudnya apa? Maksudnya ilmu yang boleh bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Itu maksud kita. Nak kenal apa itu riak, dan macam mana nak mengelakkan diri daripada riak. Nak kenal apa itu hasad, macam mana nak mengubati penyakit hasad. Nak kenal apa itu sangka buruk dengan Allah Ta'ala, apa itu sangka buruk dengan manusia, dan nak belajar macam mana nak bersihkan hati daripada itu. Itu dia ilmu tasawuf yang dimaksudkan di sini. Ada ilmu tasawuf yang tinggi melangit. 3 ilmu yang kita sebut tadi, ilmu tauhid, fiqh dengan ilmu tasawuf, 3 ni ada peringkat biasa, ada peringkat tinggi. Yang wajib ini adalah peringkat yang rendah ni je. Tahu macam mana belajar, macam mana nak solat, puasa, zakat, haji, okay, settle. Ada tak ilmu fiqh yang tinggi-tinggi ni? Ada, pergi belajar fiqh muamalat. Apa tadi? Ar-Rahnu. Belajar pasal Ar-Rahnu, belajar pasal Al-Wadi'ah, belajar pasal yang istilah-istilah yang susah kita nak sebut kan. Ada namanya fiqh jinayat, ada namanya apa nuzul maliyah, kewangan Islam. Itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib sekarang ni apa yang kita perlukan untuk kita laksanakan. Sama dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ada tinggi, ada rendah. Yang rendah ni yang kita perlukan pada hari ni, nak jaga hati daripada penyakit-penyakit ni. Ada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi. Kalau mampu belajar, belajar. Kalau tak mampu, tak apa. Tak berdosa lah hukum dia. Jaga hati daripada penyakit hati, cukup dah. Itu pun bukan senang. Itu pun bukan senang. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita buka kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Mandili, buka Penawar Bagi Hati, kita belajar bab riak kan. Boleh jadi setiap seorang yang belajar bab riak daripada kitab Penawar Bagi Hati, dia akan merasakan selama ini dia hidup dengan keadaan riak dalam hati, dalam keadaan dia tak sedar. 60 tahun baru belajar, baru dia tahu, ya Allah, aku daripada kecil sampai sekarang rupanya aku dah ada riak dalam hati. Buka, tengok bab hasad.
Hasad itu adalah merasa sakit melihat kelebihan orang lain. Orang lain dapat perkara baik, kita sakit hati, itu hasad. Dan berapa ramai yang ada perasaan hasad itu dalam hati. Bila buka belajar, baru sedar, ya Allah, daripada kecil sampai sekarang rupanya kita hidup dalam keadaan hasad dalam hati. Sebab kita tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Hasad, dengki, sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, bahaya. Sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahaya. Allah Taala uji kita dengan satu masalah. Kita dah kelang kabut, kita sampai bertanya, kenapa Allah Taala uji aku macam ni? Itu su'udzan dengan Allah Taala, sangka buruk. Apa lagi? Tanpa kita sedar, tuan-tuan dan puan-puan, hati kita ni dipenuhi dengan pelbagai penyakit-penyakit hati. Dan penyakit ni sesuatu yang terlalu tersembunyi, kita tak sedar. Bila belajar baru kita sedar. Ada satu buku, tajuk dia apa? Ummul Amrad, ibu kepada penyakit, karangan Maulana Zakaria Kandalawi. Satu buku yang sangat hebat. Saya baca buku tu, air mata tak berhenti keluar. Tajuk buku tu Ummul Amrad, membicarakan satu sahaja, penyakit hati. Dan penyakit hati itu dipanggil Ummul Amrad, ibu kepada semua segala penyakit hati yang lain. Apa penyakit hati yang dimaksudkan? Apa penyakit hati yang dikatakan ibu dia? Kalau dia ada, semua anak-anak cucu semua ada. Kalau yang tu clear, yang ni semua akan clear. Penyakit takabur. Ada penyakit takabur dalam hati, habis. Dan sedar atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita yang mempunyai penyakit takabur dalam hati. Dalam buku tu saya tengok dia punya halus perbincangan dia kata, ada seorang yang berjawatan tinggi. Dia masuk di dalam satu majlis, ramai tengah duduk, ada kursi kat depan. Ada kursi kat depan. Katakanlah seorang datuk ke, seorang YB ke, Tan Sri ke, dia datang masuk dalam majlis tu, dia duduk di atas lantai. Lepas tu ada seorang ustaz, biasa-biasa je, ustaz lepas nazhar ke apa ke, dia datang, dia duduk atas kerusi. Kita kalau kita tengok Tan Sri duduk di atas lantai dengan seorang ustaz duduk di atas ni kerusi, agak-agak siapa yang tawaduk, siapa yang takabur? Tan Sri duduk lantai, ustaz duduk atas sofa. Siapa tawaduk, siapa takabur? Dalam buku tu dia kata, orang yang duduk atas lantai ni kan, kalau dalam hati dia merasakan, saya sepatutnya duduk atas kursi, tapi saya duduk di atas lantai, saya ni alhamdulillah tawaduk. Dia fikir macam tu saja, dia tu takabur. Yang duduk atas kursi ni, kursi yang cantik ni, dia dalam hati kata, ya Allah, aku ni tak layak duduk atas kursi, sepatutnya aku duduk atas lantai ni. Inilah tawaduk. Semua ke hati, tuan-tuan dan puan-puan. Tak belajar benda ni kan, kita duduk belakang ni, kita dah fikir, ustaz ni takabur betul duduk atas kursi, dia kata. Tengok Tan Sri pun duduk kat bawah, dia kata. Sabar dulu, kita bukan ahlul kasyaf yang nampak apa yang ada dalam hati orang. Sebab tu kita kata, betapa halus takabur ini dia tertanam dalam hati manusia. Dia merasakan dia layak duduk atas kursi, tapi duduk lantai. Dia merasakan dia layak duduk atas kursi kan, takabur lah tu. Jadi problem, hati manusia ni problem. Sebab tu ilmu tasawuf ni semakin, daripada hari ke hari semakin penting, semakin penting, semakin penting. Ya Allah, kita belajar ilmu tasawuf ni kita jadi takut. Tak belajar ilmu tasawuf ni takut kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli qaddasallahu sirrahu al-aziz menyatakan, man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata 'ala al-kaba'ir wa huwa la yadri ataupun la ya'rif.
Siapa yang tidak bersungguh-sungguh mempelajari ilmu tasawuf ini, ilmu kami ini, dikhawatiri, dibimbangi dia akan mati dalam keadaan berterusan melakukan dosa besar, tapi dia tak sedar. Dosa besar di sini, jangan kita ingat dosa besar itu sekadar makan riba. Jangan ingat dosa besar itu sekadar mencuri, meninggalkan salat, tidak membayar zakat, berzina, membunuh dan sebagainya. Memang dosa besar pun. Tapi ada satu part lagi dosa besar yang sering kali tak disedari oleh orang ramai. Dosa besar dalam hati ni. Ada hasad dosa besar. Sangka buruk dengan Allah, dosa besar. Merasakan diri lebih baik daripada orang lain, dosa besar. Riak dengan amalan, dosa besar. Jadi yang clear dengan dosa besar dalam hati, itu ilmu tasawuf, tak belajar habis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 jenis ilmu yang ulama menyatakan wajib dipelajari. Perkara ini disebutkan dalam Matan Zubat, dalam kitab Sayyidus Salikin Syekh Abdul Samad Falembani, dan begitu juga dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ya. Dan kebanyakan para ulama menerima kenyataan bahawa 3 ilmu yang wajib dipelajari ni. Sebab itu kitab yang cantik ni disusun cantik. Ilmu tauhid, lepas tu belajar ilmu fiqh, lepas tu belajar ilmu tasawuf sikit kat belakang. Ya. Okey. Terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesiapa yang berada di atas jalan menuntut ilmu, nescaya akan dipermudahkan oleh Allah jalannya menuju ke syurga. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan adalah, kita kata apa, adalah mandram bagi para penuntut ilmu dan bagi para ulama apabila mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan ilmu. Hadis inilah dipegang. Sebab tu kita tengok orang pergi mengaji ataupun tok guru mengajar, dia tak peduli pun sebenarnya dia dapat duit tak dapat duit, dia tak kisah. Ya, syekh-syekh yang datang daripada Mesir, naik fly daripada Mekah, daripada Yaman datang, kita ingat agak-agak berapa sen yang dia dibayar. Banyak sangat ke duit dia dapat. Tok guru pondok yang buka pondok mengajar selama 50 tahun mengajar anak murid, dia tu berapa banyak duit dia kumpul hasil daripada 50 tahun dia mengajar anak murid. Berapa sen dia dapat? Kaya ke tok guru ni? Dia orang tak cari duit. Penuntut ilmu yang sanggup merentasi 7 lautan, pergi Morocco, pergi Mesir, pergi Yaman, pergi Tunisia, nak mencari ilmunya, fahamkan ilmu ni. Dia orang pergi untuk apa? Cari duit ke? Mencari jawatan ke? Mencari publicity ke? Ni janji Tuhan. Siapa pergi mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan semua jalan untuk dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau jalan nak masuk syurga menjadi mudah kerana mencari ilmu, apatah sangat jalan-jalan ke dunia ni. Syurga pun terbuka untuk orang cari ilmu. Kita ingat dunia ni tak terbuka ke? Kedekut sangat ke Allah Ta'ala sampai syurga pun Allah bagi, tapi dunia Allah Ta'ala tak bagi. Jadi kena faham, ilmu ni nilainya terlalu tinggi. Bagus bila kita belajar ni. Saya tengok banyak pondok-pondok di pesantren pun semua pelajar-pelajar baru mesti kena belajar satu kitab, iaitu kitab Ta'lim al-Muta'allim. Ta'lim al-Muta'allim Tariqut Ta'allum karangan Imam Zarnuji, yang menceritakan tentang kelebihan ilmu, apa kedudukan ilmu, apa kedudukan penuntut ilmu, apa kedudukan orang alim. Kena faham supaya kita tidak menzalimi orang nak pergi cari ilmu. Anak nak pergi belajar pondok, mak ayah kata jangan pergi, tiga nak makan apa lah. Tuhan janji kot, yang cari ilmu ni syurga pun boleh dapat. Takkanlah dunia tak dapat. Suami nak pergi mencari ilmu ke luar, isteri tak boleh halang.
Bang, jangan pergi bang, ti problem tu ni apa semua. Jangan cakap macam tu. Suami nak pergi mencari ilmu, Allah jadi tanggungan dia, Allah menanggung dia. Nak takut apa? Apabila masyarakat tak faham konsep ilmu, nilai ilmu, harga ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau Imam Syafi'i, mak Imam Syafi'i fikir macam kita pada hari ni, tak wujud Imam Syafi'i kat dunia ni. Imam Syafi'i baru umur 5 tahun, mak dia dah hantar dah daripada Mekah pergi Madinah belajar dengan Imam Malik bin Anas. Mak Imam Syafi'i tak sayang kepada anak dia? Tak sayang ke? Mestilah sayang. Tapi dia faham kedudukan ilmu macam mana. Dia tahu ilmu tu yang penting untuk anak dia. Umur 5 tahun dah hantar dah. Kita semua pernah dengar kisah Imam Abdul Qadir Jailani. Kecil-kecil umur 5 tahun, daripada Baghdad hantar pergi belajar, sampai tengah jalan kena rompak dengan perompak. Dia orang ni tak sayang anak ke? Dan mereka semua berkahwin, isteri-isteri mereka tak sayang ke suami ke? Tapi kerana faham nilai ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak ada masalah. Nak pergi, pergilah. Syekh kita, Syekh Yusuf, kejap Malaysia, kejap Mesir, kejap Lebanon, kejap sana, kejap sini, pusing. Dia tak ada isteri ke? Dia tak ada anak-anak ke? Dia tak sayang? Sebab ilmu lah, tuan-tuan dan puan-puan. Ni mandaram dia orang ni, dia jalan atas jalan ilmu, Allah Ta'ala buka semua jalan-jalan yang lain. Jalan syurga pun terbuka. Pelik ya, ada kalanya kita tengok orang tak faham kedudukan ilmu ni. Semakin orang tidak faham kedudukan ilmu, ilmu akan semakin pupus. Cuba tengok rata-rata tok guru kita. Saya bila datang Kedah ni, saya selalu teringat tok guru di Kedah ni, sebab Kedah ni antara negeri yang ramai tok guru. Kedah dengan Kelantan. Bukan Negeri Sembilan tak ada, Negeri Sembilan ada juga. Ada kan Negeri Sembilan, tapi tak seramai di Kedah. Kalau kita kaji biografi tok guru kita, cuba tengok berapa lama dia pergi mengaji. Majoriti tok guru kita mesti pergi mengajikan Mekah. Ya, yang mengajikan Mesir dah ramai sebenarnya, sikit-sikit je. Majoriti tok guru pernah belajar ke Mekah. Cuba tengok berapa lama dia belajar di Mekah. Kebiasaan tok guru belajar di Mekah ni paling sikit 10 tahun. Biasa 15 tahun, majoriti 20 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan kena percaya, ada kiai-kiai Indonesia, ada tok guru ketika Malaysia ni pergi Mekah selama 10 tahun dia tak balik ke rumah dia. 15 tahun tak jumpa dengan mak ayah dia. 20 tahun baru balik ke rumah. Dia orang ni tak sayang mak ayah ke? Ke mak ayah dia orang tak sayang kat dia orang ke? Tapi sebab pengorbanan macam ni lah, hari ni kita merasakan kita kitab, hari ni kita berada kita dengan tok guru. Tanya tok guru yang kita belajar. Tok guru belajar di Mekah berapa lama? Berapa kali balik ke Malaysia selama tempoh tersebut? Sebab pengorbanan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu masih dipertahankan pada hari ini. Sebab hati mereka dah tak takut. Allah dah janji, Nabi janji, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan al jannah. Sebab tu setakat saya daripada Negeri Sembilan datang ke Kedah ni tak ada apa-apa. Main dalam kereta api, tidur, aircon, makan minum, tandas, semua ada. Tak terasa apa-apa. Bayangkan zaman dulu orang-orang nak pergi belajar ke Mekah ni, dia kena naik dia kena naik kapal laut. Masa tu flight tak ada, kalau ada pun mahal, jadi dia kena naik kapal laut. 3 bulan, tuan-tuan dan puan-puan. 3 bulan perjalanan sampai di Jeddah. Ada seorang guru kepada guru saya, nama dia Syekh Osman Tungkal, guru kepada Syekh Mahmud. Dalam biografi dia tulis dia daripada Jambi, Indonesia, nak pergi ke Mekah 2 bulan lebih perjalanan sampai di Jeddah. Sampai di sana 10 tahun tak balik.
Akhirnya menjadi tok guru besar di Mekah. Di Mekah tu dia jadi tok guru, bukan di Jambi, di Mekah dia jadi tok guru. Kerana pengorbanan mereka dah, hari ini ilmu masih ada sikit-sikit. Kalau mereka ni zaman dulu dia fikir aku kena kahwin, aku kena jaga isteri, saya kena jaga mak ayah tak bagi, nanti kau nak makan apa dan sebagainya kan. Ilmu dah lama pupus, ilmu takkan ada dah. Hari ini kita merisaukan ilmu ini semakin diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya katakan tadi tuan-tuan dan puan, dulu semua pelajar kalau dia mengaji ilmu fiqh Syafi'i, dia kena belajar, dia akan hafal Matan Zubat, dia akan hafal Alfiyah Ibn Malik. Dua alfiyah yang kena belajar, kena hafal, Alfiyah Ibn Malik dalam ilmu Nahu, Matan Zubat dalam ilmu fiqh Syafi'i. Hari ini berapa kerat yang hafal ilmu tersebut. Kalau ada seseorang dia hafal, dia ni kira boleh jadi mufti lah kot. Dulu semua orang hafal perkara tu, tak hafal itu dianggap aib. Hari ini semua orang tak hafal benda tu. Saya pun tak hafal, cerita je sembang yang lebih ni. Saya pun tak hafal. Kalau ada yang hafal, boleh jadi mufti dah. Dulu siapa tak hafal aib. Sekarang siapa-siapa hafal boleh jadi power lah. Nampak tak macam mana ilmu tu jatuh? Jangan sampai ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala 10 tahun akan datang siapa hafal Arba'in Nawawiyah tu dianggap ulama besar. Siapa hafal 40 hadis Imam Nawawi tu dianggap ulama besar. Kalau sampai waktu macam tu, itu tanda-tanda kiamat dah dekat. Ya. Yang lagi parah, siapa hafal suratul Fatihah tu jadi hebat. Kan? Kita takut ilmu tu semakin lama semakin akan hilang. Di Yaman tuan-tuan dan puan, saya duduk di Yaman kan. Kawan saya cerita lah, dia tengah tunggu apa? Tunggu bas. Sebelah dia tu ada orang tengah bertukang, tengah buat rumah. Adalah tukang-tukang kayu tengah buat rumah. Ada orang tua-tua tengah bertukang. Tiba-tiba dia dengar macam ada suara orang tengah bincang, tengah borak-borak, lepas tu suara macam naik sikit. Bila suara naik itu macam bergaduh sikit, dia pergi dengar lah apa yang digaduhkan oleh pakcik-pakcik tua ni. Sekali dia dengar, seorang pakcik dia kata Ibnu Hajar Haytami dalam Tuhfah cakap macam ni. Seorang lagi kata tak, Ramli dalam Nihayatul Muhtaj cakap macam ni. Dia tengah membicarakan level fiqh Syafi'i, khilaf di antara Imam Haytami dengan Imam Ramli. Apa kerja diorang tadi? Tukang kayu. Saya pergi beli madu dekat Hadramaut, ada satu kedai depan Darul Mustafa, dia jual madu. Dia pergi madu, saya beli madu, di tengah bungkus madu tu dia tanya, kau nak beli ni tak? Ada satu benda ni, saya pun tak tahu apa benda tu. Dia kata ni bagus, kau nak beli tak? Tanyalah apa benda ni. Dia kata ini ajin. Kau pernah dengar tak ajin tu apa? Saya kata macam pernah dengar tapi tak ingat lah. Dia kata ajin lah yang ada sebut dalam Matan Zubat tu. Dia sebut baca Matan Zubat. Kami belajar Azhar belum tentu hafal. Dia kerja jual madu kat kedai, dia hafal Matan Zubat yang 1000 rangkap. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Jadi di setengah tempat ilmu tu masih dijaga lah. Saya pernah dengar daripada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin pernah cerita di mana di Zabih, satu negara, satu tempat di Yaman. Tukang sapu yang sapu sampah semua hafal Matan Minhaj Talibin. Gerun saya dengar tu. Dan di Malaysia pun pernah wujud orang kampung biasa-biasa setiap hari hidup mengaji dengan tok guru ngaji 10 tahun. Kalau setiap minggu pergi ngaji dengan tok guru di majlis surau, 10 tahun berapa banyak kitab dia dah khatam? 20 tahun. Orang-orang kampung yang kerja jaga kedai runcit apa semua lebih faham ilmu tauhid, ilmu fiqh daripada ustaz-ustaz belajar balik daripada Azhar. Sebab apa? 20 tahun duk mengaji. Inilah kisah ahli ilmu tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi jaminan daripada Nabi, sesiapa yang berada di atas jalan menuntut ilmu, nescaya akan dipermudahkan oleh Allah jalannya menuju ke syurga. Kali terakhir saya ke Mekah, saya menziarahi guru saya Ki Abdul Rahim Banjari, dan kami sempat khatamkan beberapa kitab dengan beliau. Antara satu pesanan beliau yang saya tak boleh lupa sampai sekarang, dia kata orang mengaji agama ni jangan cari duit. Orang mengaji agama ni dia tak boleh cari duit dengan ilmu dia. Dia jangan cari duit, Allah akan bagi lebih daripada apa yang dia nak. Ini pesanan yang saya dapat daripada guru saya lah. Bila ustaz-ustaz nak ceramah minta 5,000, itu salah satu tanda-tanda kiamat tu. Jadi orang berada jelas atas jalan ilmu ni, dia tak perlu takut, Allah jamin dia. Buku ini ringkasan daripada kebanyakan buku-buku Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam mengarang kitab-kitab yang hebat di dalam ilmu fiqh Syafi'i. Ya, kalau ada ustaz-ustaz, pelajar-pelajar, mahasiswa, saya suka mengingatkan diorang, jangan pandang Imam Al-Ghazali itu sebagai seorang sufi je. Kedudukan Imam Al-Ghazali dalam ilmu fiqh Syafi'i ini tinggi. Dia adalah faqih, mujtahid dalam ilmu fiqh Syafi'i. Dia seorang kibar usuliyin, pengarang kitab Al-Mustasfa. Dia adalah mujtahid, dia adalah usuli, dia adalah seorang ahli falsafah, dia adalah ahlul mantiq. Tapi sebut Imam Ghazali je, semua orang akan tertumpu pada tasawuf saja. Jadi perkara tu kena diingatkan. Jadi kitab yang kecil ni diambil daripada kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Sesiapa yang mempelajarinya kemudian beramal dengannya, maka kami doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai ahli ilmu pada zahir dan juga pada batin. Inilah doa musannif, doa penulis kitab Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Siapa baca, belajar dan beramal. Kalau belajar saja senang kan, habis daurah ni selesai lah, baca habis. Tapi dia letak satu syarat yang susah, beramal. Syarat tu susah. Jadi nak dapatkan doa ni, belajar, okey, perkara yang senang, beramal. Maka kami doakan semoga Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu pada zahir dan juga pada batin. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan petunjuk. Kita kena berhenti pukul apa Syekh? Sempat ke 3 slot habis. Saya diminta khatamkan kitab ni dengan 3 slot, tuan-tuan dan puan ya. InsyaAllah khatamlah. Baru mukadimah ni, belum bincang dalam lagi. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Ini adalah rukun Islam yang 5, seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam banyak hadis. Semua amalan tersebut, itu part zahir dia. Salat, keluarkan duit, zakat, puasa, menahan lapar, haji, bab zahir. Perbuatan, dia ada part yang mesti bersangkut paut dengan batin, yang bersangkut paut dengan hati. Salat semata-mata berdiri, rukuk, bangun, sujud, baca Fatihah, Allah Ta'ala tak nak tengok solat macam tu. Puasa sekadar menahan lapar daripada terbit matahari sampai terbenam matahari, Allah Ta'ala tak perlukan solat macam tu. Haji setakat pakai apa benda lah tu, kain ihram, pergi pusing, sa'i apa semua, Allah Ta'ala tak perlukan benda tu. Ada satu syarat yang lebih daripada itu. Apa dia? Semua amalan tersebut hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kepercayaan. Ini yang Allah Ta'ala tengok. Dalam Quran Allah Ta'ala firman, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan menghalang seseorang daripada fahsya dan juga munkar.
Soalan dia, solat yang bagaimana boleh menghalang orang tu daripada fahsyah dan mungkar? Adakah dengan sekadar dia berdiri, baca Fatihah, lepas rukuk, i'tidal, sujud, Assalamualaikum warahmatullahi. Solat macam ni, khusyuk pun tak ada, ikhlas pun tak ada, apa pun tak ada, menghalang tak daripada fahsyah mungkar? Berapa ramai hari ni pergi solat Jumaat di masjid, masuk, ambil wuduk, Masya Allah, solat tahiyatul masjid, Masya Allah, dengar khutbah dengan khusyuk, Masya Allah, solat 2 rakaat solat Jumaat, keluar daripada masjid, curi selipar orang. Nak tanyalah, wuduk, solat tadi, apa, khutbah, solat Jumaat, apa kesan dia pada orang macam ni? Baru je lepas dengar khutbah, baru je khatib menyatakan ittaqullah, keluar daripada masjid, curi selipar orang. Apa nilai dia semua ibadat tadi? Di mana firman Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat 5 waktu tapi mulut tak berhenti untuk mengumpat orang. Solat 5 waktu, mulut tak berhenti fitnah orang. Jadi kesan solat tu di mana? Sebab itu solat sekadar zahir itu tak cukup, dia mesti kena ada yang batin, mesti kena ada khusyuk, mesti bila solat kena ada rasa ikhlas. Sama dengan puasa. Apa Nabi sebut tentang puasa? Kam min sa'imin laysa min siyamihi illa al-ju', kam min sahirin laysa min qiyamihi illa as-sahr, atau kama qala. Berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa pun kecuali lapar sahaja. Lapar je, pahala tak dapat, apa pun tak dapat. Allah Ta'ala tak pandang pun puasa dia. Berapa ramai qiyamul lail, tapi dia tak dapat apa-apa pun daripada qiyamul lail kecuali berjaga malam. Sebab apa jadi macam tu? Orang puasa tapi tak dapat apa-apa, dapat lapar je. Sebab yang batin ni dia tak jaga, ikhlas dia tak ada. Sebab tu bagus, hebat musannif, dia kata apa? Semua yang disebutkan tadi, syahadah la ilaha illallah, solat, puasa, zakat, haji, semua amalan tersebut hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Hanya Allah sahaja dalam tu. Tak ada apa-apa pun dalam hati dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, seorang mukmin yang ikhlas, dia sentiasa muhasabah niat dia. Bila dia pergi majlis ilmu, dia akan teringat, aku pergi majlis ilmu ni untuk apa? Ikut kawan kau ke saja-saja tak tahu nak buat apa, pergilah majlis ilmu. Ataupun ikut kawan, pergi solat, buat apa nak solat di masjid. Jadi hati itu sentiasa kena muhasabah. Keluar daripada rumah kena ingat, saya keluar ni mudah-mudahan saya dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala selama dunia akhirat. Duduk dalam majlis ilmu, semoga Allah Taala bagi saya sedikit kefahaman dalam agama yang menyebabkan saya bahagia dunia akhirat, Allah Taala redha dengan saya. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bila ada ilmu, hidup kita menjadi berseri, bersinar. Kita malam ini datang ke majlis ilmu. Kalau kita baca hadis-hadis tentang kelebihan majlis ilmu, kita akan sangat teruja. Ada dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, dalam banyak-banyak dosa, ada setengah-setengah dosa itu tidak akan terhapus kecuali apabila bersusah payah mencari ilmu. Dalam banyak-banyak dosa, ada dosa ngumpat, ada dosa fitnah, ada dosa tinggal solat, ada dosa melambatkan solat, ada dosa termakan benda haram, ada dosa itu, ada dosa ni, dosa macam bukit, macam gunung jerai besarnya. Dalam banyak-banyak dosa itu, ada setengah dosa Allah Ta'ala takkan ampun kecuali bila bersusah payah menuntut ilmu saja. Kita daripada rumah datang mencari ilmu ni, Allah dia tahu berapa banyak dosa-dosa kita dah Allah Ta'ala hilangkan dengan satu syarat, mengaji kerana Tuhan, mengaji kerana Allah Ta'ala. Jadi ikhlas. Sebab tu saya kata kena belajar ilmu tasawuf.
Ya, walaupun dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala kata ikhlas itu adalah rahsia saya dengan hamba saya, tapi ada alamat ikhlas. Benda tu boleh belajar dalam kitab. Sesiapa yang tidak ikhlas dalam beramal, maka dikira munafik. Dia membuat sesuatu perkara bukan kerana Allah Ta'ala. Kita takut Allah Ta'ala uji kita. Hati kita ingin kepada perkara yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita takut kita pergi masjid, sebenarnya bukan kerana Allah Ta'ala. Kita pergi masjid sebab kalau tak pergi nanti orang akan bising. Kita takut kita mengaji ilmu ni sebenarnya bukan kerana Allah Ta'ala. Kawan-kawan kita datang mengaji, kalau kita tak pergi nanti dia akan pandang, ish, apa tak mengaji. Sebab nak jaga hati kawan, kita pun pergi mengaji. Kita takut kita bagi ceramah, kita mengajar bukan kerana Allah Ta'ala, tapi sebenarnya kerana nak mencari publicity, sebagai contoh. Semua tu tuan-tuan dan puan-puan tidak memberi manfaat. Carilah amalan yang benar-benar ikhlas. Panjang cerita ikhlas ni tuan-tuan dan puan-puan. Dan sesiapa yang tidak ada kepercayaan dalam hatinya kepada Islam, maka dia adalah kafir. Dia tidak menerima solat. Dia kata mana ada solat dalam Islam? Hukumnya apa? Kafir. Orang yang menolak zakat, dia kata zakat ni tak ada. Kita, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita tuan-tuan dan puan-puan. Umat Islam masih ada orang macam ni. Bukan tak ada orang yang menolak zakat ni. Ada orang menyatakan, saya bersusah payah berniaga, bukan senang bisnes ni. Saya dihina, saya bersusah payah, saya keluarkan modal, saya pinjam di orang, saya dapat untung hari ni saya ada 10 juta. 10 juta ni hasil usaha saya. Kenapa saya kena keluarkan 2.5 daripada duit tu nak keluarkan zakat untuk orang miskin? Duit tu duit saya kot. Aduh, orang Islam yang masih fikir macam ni. Kenapa kena keluarkan zakat? Itu duit saya, dia kata. Duit yang saya cari susah payah, dia kata. Kenapa aku kena keluarkan 2.5 daripada duit saya ni keluar zakat untuk orang miskin? Duit itu bukan duit orang miskin, dia kata. Bukan tak ada orang kat Malaysia yang menolak zakat, tuan-tuan dan puan-puan. Tanah bayar zakat tu cerita lain. Kalau dia menolak zakat tu sendiri, hukumnya kafir, keluar daripada agama. Tak bayar zakat dia dosa besar lah. Menolak zakat, hukumnya kafir. Dan kita masih ada lagi golongan yang seumpama ini. Dia fikir pakai rasional. Duit dia bisnes, duit yang dia kumpul, kenapa dia kena bagi orang? Tu akal, cara fikir akal lah. Okey, Qawaidul Aqaid, kita baca yang bahasa Melayu je, tak apa kan? Asas tauhid, asas keimanan ialah meyakini bahawa Allah itu wujud. Pokok pangkal bagi agama kita, pertama meyakini adanya Tuhan, esa dan tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Esa ni apa? Satu sahaja, tunggal bahasa lain. Ya, kalau bahasa Arab wahid. Wahid ni satu lah. Allah itu satu. Dan tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Bila dikata Allah itu esa, wahid ataupun ahad, maka bila kita belajar ilmu tauhid, kita akan belajar pada sifat wahdaniyah. Allah itu mempunyai sifat, itu sifat keesaan, ketunggalan. Dan sifat esanya Allah Subhanahu Wa Taala itu pecah kepada tiga. Esa pada perbuatan, esa pada zat, esa pada sifat.
Apa maksud ini Ustaz? Tak faham dah kan? Sabar. Esanya Allah pada zat, maksudnya apa? Tidak ada satu zat pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu zat pun yang serupa dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Nombor dua, esa pada perbuatan. Maksud esa pada perbuatan ni maksudnya apa? Allah sahaja yang boleh buat. Tidak ada unsur-unsur lain yang boleh memberi pengaruh kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya banyak kepercayaan-kepercayaan yang menyusup masuk ke dalam masyarakat, ya, yang mengganggu ni keesaan Allah pada perbuatan ni. Maksudnya segala sesuatu yang berlaku tidak ada apa-apa pengaruh daripada segala sesuatu melainkan Allah. Ni handphone saya ni, pap jatuh ke bawah. Jatuhnya handphone saya itu adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa terkesan dengan apa-apa pun makhluk yang bersifat sekeliling dia. Macam itulah huraian yang lebih tepat dan juga lebih mendalam itu dalam ilmu tauhid lah. Begitu juga dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sahaja yang sifatnya qidam. Allah sahaja yang sifatnya baqa. Allah Ta'ala sahaja ada sifat-sifat yang sebegitu. Tidak ada makhluk lain yang boleh bersifat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi esa Allah tu, wahdaniyah Allah itu tiga tadi. Allah itu wahdaniyah, wahid fi dzat. Allah itu wahid fil af'al. Allah itu wahid fi sifat. Allah sahaja yang zatnya seperti Allah. Allah sahaja yang fi'ilnya seperti Allah. Allah sahaja yang sifatnya seperti Allah. Tidak terkesan dengan apa-apa pun di luar. Okey. Tiada sesuatu yang sebanding dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menciptakan langit dan bumi, kehidupan dan kematian, ketaatan dan kemaksiatan, kesihatan dan kesakitan. Bahkan setiap sesuatu adalah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menciptakan makhluk dan setiap perbuatan mereka. Dialah juga yang menentukan rezeki dan ajal mereka dengan tepat. Tidak akan bertambah atau berkurang walaupun sedikit. Bahkan tidak berlaku sesuatu kejadian melainkan kesemuanya mengikut ketetapan kehendaknya. Ini tauhid tuan-tuan dan puan. Ini adalah tauhid yang sepatutnya tersimpan kemas dalam hati setiap seseorang mukmin, bahawasanya Allah adalah segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Baik ke buruk ke, nikmat ke musibah ke, bala ke bencana ke, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu berlaku dengan hikmah yang Allah Taala letak dalam perkara tersebut yang tidak dapat dicapai oleh akal kita. Ya, mungkin kita sendiri pernah merasai satu suasana berlaku dalam hidup kita, satu perkara yang kita tak suka. Ya, contohnya apa? Contohnya kita nak belajar, di UKM. Tukar. Contohnya kita nak belajar di Azhar. Sekali kita tak dapat pergi Azhar, dapat belajar dekat UIA je. Apa standard Azhar dengan UIA? Masa tu mungkin kita akan sakit hati. Kenapa saya tak dapat pergi Azhar? Saya dapat mumtaz dalam stam, tapi Allah Ta'ala takdirkan kita tak pergi Azhar. Kita pergi belajar ke UIA, belajar ke mana-mana lah. Banyak contoh lain tuan-tuan dan puan ya.
Kita nak belajar bidang engineering, sekali kita dapat medical sebagai contoh ataupun apa benda lah, kita sakit hati, kita sedih, kita murung. Tapi setelah 10 tahun kita terfikir, nasib baik saya tak pergi Azhar, nasib baik saya tak ambil engineering, nasib baik Allah Ta'ala bagi saya jadi macam ni. Walaupun pada ketika itu mungkin kita akan menangis, meraung-raung sebab kita tak dapat apa yang kita nak dapat, tapi 10 tahun lepas tu Allah Ta'ala zahirkan hikmah-hikmah dia. Kita bersyukur sebab kita tak dapat apa yang kita nak ketika itu. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, iman dan taqwa yang kuat menyebabkan kita redha dengan apa Allah bagi. Baik ke, buruk ke, bila redha, benda tu akan selesai. Saya suka menceritakan satu kisah, walaupun sebenarnya kita kejar masa kan. Ada seorang wali Allah yang hebat. Wali Allah ni, keistimewaan dia, semua yang dia doa Allah Ta'ala akan kabulkan. Doa ni mustajab. Jadi orang-orang kampung bila ada masalah, bila ada kena penyakit, bila ada problem, dia akan datang kepada wali ni minta doa. Wali itu doa dan insya-Allah Allah Ta'ala akan selesaikan masalah tu. Jadi pada satu hari, seorang datang jumpa kepada wali ini, dia minta doa sebab dia ada penyakit kulit. Wali pun doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit kulit si fulan ni. Dan penyakit kulit dia pun sembuh. Maka orang tu bila dah sembuh, dia tanya kepada wali tu, wahai Syekh, kamu pun ada penyakit kulit. Rupanya wali tu pun ada penyakit kulit. Kata, kamu doakan semua orang boleh kabul doa, saya pun dah sembuh ni, kenapa tak doakan diri sendiri? Kamu sendiri ada penyakit tu. Wali tu pun kata, iyalah aku doakan orang lain, kenapa saya tak doakan diri sendiri kan? Dia pun angkat tangan, dia doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku, sembuhkanlah ni. Dia doa untuk diri dia. Sedang dia berdoa, terdengar satu suara tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata, wahai fulan, macam mana saya nak sembuhkan penyakit kamu ini, sedangkan dengan penyakit inilah saya lantik kamu jadi wali. Dengan penyakit inilah kamu dapat doa yang mustajab. Kalau bukan kerana penyakit ini, doa kamu tak mustajab, kamu takkan jadi kekasih saya. Faham tuan-tuan dan puan? Ini namanya hikmah. Akal kita tak mampu untuk idrak hikmah di sebalik perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila iman macam ni wujud, masalah ke tak masalah ke, kita boleh go on, tak ada masalah, sebab kita yakin pada Tuhan yang semua yang berlaku ni adalah perbuatan dia. Terus tuan-tuan dan puan, sesungguhnya dialah Tuhan yang maha hidup, ya, Hai, yang maha mengetahui, Alim, yang maha berkehendak, Murid, yang maha berkuasa, Al-Qadir, yang maha berkata-kata, Mutakallim, yang maha mendengar, As-Sami', yang maha melihat, Al-Basir. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hayy, ya, surah Baqarah tu, surah Al-Baqarah, dia ada 256 ayat tu. Tapi satu ayat dalam surah Al-Baqarah ni dia sangat special. Banyak kelebihan-kelebihan tentang ayat ini disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Nak sebutkan hadis-hadis tentang kelebihan ayat ini pun akan mengambil masa yang panjang. Dan kita dianjurkan membaca ayat ini setiap kali lepas salat. Ayat ini dipanggil ayat kursi. Nak tanya, apa specialnya ayat kursi ini? Kenapa ayat kursi, satu ayat dalam surah Al-Baqarah, daripada 256 ayat dalam surah Al-Baqarah, satu ayat ni special sangat, dipanggil ayatul kursi, disuruh kita baca setiap kali lepas solat
sebelum tidur, keluar daripada rumah, apa semua kena baca ayat kursi. Apa special sangat ayat kursi ni? Antara special dia, sebab ulama kata dalam ayatul kursi itu ada Ismullahil A'zam. Ada ulama berpandangan Ismullahil A'zam itu adalah Hayyul Qayyum. Ayat kursi itu bermula dengan apa? Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Maksud dia apa? Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri dengan sendirinya, maha berdiri. Guru saya kalau syarah ayat ni, dia akan syarahkan selama 2 jam. Nak syarahkan Hayyun Qayyum ni 2 jam akan habis. Bila Allah itu Hayy, Allah itu maha hidup. Bila kita faham Allah itu maha hidup, orang belajar mantik kan, dia punya kepahaman lain yang kita dapat adalah selain Allah tidak maha hidup. Betul tak? Ini Ustaz Muzakir, apa maksudnya? Selain yang ini bukan Ustaz Muzakir lah. Betul tak? Ini orang kata belajar mantik nama dia, logik akal. Ini Ustaz Muzakir. Jadi yang sebelah bukanlah Ustaz Muzakir, itu Ustaz Amir. Allah maha hidup, maksudnya selain Allah itu tidak maha hidup. Itu yang kita faham. Tidak maha hidup ni macam mana? Habis kita selain Allah tu macam kita, makhluk ni dia hakikatnya tidak hidup. Hidup dia itu Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi dia hidup, dia tak hidup. Betul tak? Sama juga dengan Qayyum yang maha berdiri, yang berdiri tanpa pautan, yang berdiri sentiasa tidak memerlukan apa-apa sandaran, itu Allah saja. Selain Allah semuanya berdiri menggunakan sandaran. Kalau bukan kerana Allah bagi dia berdiri, dia tak boleh berdiri. Kalau bukan Allah bagi dia hidup, dia takkan hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah setiap kali kita baca ayat kursi kita boleh hadirkan makna ini, kalau bukan Allah bagi saya hidup, saya dah mati dah. Saya hidup sebab Allah bagi hidup. Saya berdiri sebab Allah bagi saya berdiri. Kalau setiap kali baca kursi boleh datangkan makna ni, itulah sir intipati tauhid sebenarnya. Menyedari kelemahan diri dan menyedari kebesaran Allah. Ni Hayyul Qayyum ni. Dan ayat-ayat lain. Maka tidak peliklah ayat macam ni, ya, Nabi special dengan dia. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, sayangnya berapa ramai yang faham. Kita membaca kursi setiap hari, mungkin setiap hari 10 kali kita baca. Berapa ramai daripada kita faham tentang Hayyul Qayyum? Yang saya syarah ni sikit je ni, 2 minit je ni, dapat dekat syekh saya, dia syarah 2 jam nak bagi faham. Manusia makhluk ni tak ada apa-apa, semuanya dengan Allah. Allah bagi ada, Allah tak bagi tak ada. Ya, ini adalah intipati ilmu tauhid. Allah yang maha hidup, selain Allah tak hidup. Allah yang maha mengetahui, selain Allah jahil. Selain Allah jahil. Allah bagi, tahulah sikit. Betul tak macam tu? Betul. Tuan-tuan dan perempuan, cuba tengok tauhid para malaikat. Malaikat punya tauhid ni, tauhid yang paling hebat di dunia. Tauhid para malaikat. Apa sifat malaikat? La ya'suna Allah abada. Malaikat tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekali. Macam mana tauhid mereka? Malaikat menyatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, dalam surah Al-Baqarah. Malaikat menyatakan, ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Inilah sifat Al-Alim. Malaikat sedar sifat ni, manusia tak sedar. Dia tak sedar sikit ilmu yang dia ada tu sebenarnya Allah yang bagi. Dia rasa dia hebat sebab belajar 10 tahun bangsa. Dia rasa dia hebat sebab dia bersusah payah.
Allah bagi kita ilmu, maka adalah ilmu kita. Kalau Tuhan tak bagi, tak ada. Itulah tauhid para malaikat. Ya, malaikat kata, ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Yang maha berkehendak, yang maha berkuasa, yang maha berkata-kata, yang maha mendengar, yang maha melihat. Semua ni sifat ni, lawan kepada sifat ni adalah sifat manusia. Ya, dialah yang mengetahui akan pandangan mata yang khianat, bahkan setiap yang tersembunyi dalam hati manusia, dan menyatakan sifat pengetahuan Allah itu begitu terperinci sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui kerlipan mata-mata. Mata ni daripada depan dia pandang ke tepi, itu pun di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata yang khianat ni maksudnya apa? Dia ada satu kata orang dalam bahasa Arab, ada kalanya membuat khianat ni tak perlu susah-susah, cukup dengan mata. Ya. Okey. Contoh ya, dalam satu riwayat ada seorang dia ni pernah mencaci Nabi. Dia orang kafir, dia mencaci Nabi. Dan ketika itu telah ditasyri'kan, sesiapa yang mencaci Nabi hukumannya bunuh. Dan sampai pada hari ini hukumannya sama. Siapa mencaci Rasulullah, hukuman dia bunuh. Faham tuan-tuan dan puan-puan ya? Ya, ramai yang tak tahu ni. Cuba tengok ya. Seseorang kalau dia itu murtad, dihukum bunuh juga, tapi setelah diminta taubat 3 hari. Kalau murtad daripada Islam, kita boleh tangkap dia, masuk dalam lokap, kita akan suruh dia taubat setiap hari. Taubat, masuk balik Islam. Taubat, masuk balik Islam. Kalau hari ketiga dia masih menolak, aku tak nak masuk Islam, aku nak keluar juga dari Islam, hari ketiga boleh pancung kepala dia. Orang menghina Nabi ni dipancung serta-merta tanpa diminta taubat. Seolah-olah mencaci Nabi ni lebih besar jenayahnya daripada murtad daripada agama. Ya, kalau undang-undang yang ini, undang-undang Islam ni, siapa hina Nabi dipancung serta-merta kan, dilaksanakan ke Malaysia, ramai dah kepala hilang. Ramai dah kehilangan kepala ya. Ya. Apa saya nak cerita? Jadi ada seorang ni mencaci Rasulullah. Jadi dia ni ditangkap, dibawa kepada Nabi. Jadi dia berdiri depan Nabi. Nabi pandang dia, lepas tu dia merayu kepada Rasulullah, Rasulullah maafkan saya, jangan bunuh saya. Rasulullah pun biarkan dia pergi. Sayyidina Umar Al-Khattab yang ada kat sebelah tu, dia kata, ya Rasulullah, saya sebenarnya sedang tunggu kerlipan mata Rasulullah. Kalau Rasulullah pandang saya, ni contohnya yang mencaci Rasulullah ni, Sayyidina Umar kat sebelah dia. Sayyidina Umar kata, apa ya Rasulullah, kalau Rasulullah pandang saya tadi, saya anggap itu adalah izin, saya akan pancung kepada dia terus. Tapi Nabi cakap apa? Saya tidak dibangkitkan sebagai pengkhianat. Maksudnya kalau pandangan Nabi itu beralih daripada ni kepada Sayyidina Umar, kepala dia jatuh. Ini namanya khianat mata. Rasulullah tak perlu cakap, Umar pancung, tak payah. Pandang je, kepala akan jatuh. Ini namanya kerlipan mata. Nabi kata, saya tidak dibangkitkan sebagai pengkhianat. Maksudnya saya dah maafkan dia, dah maaf lah. Takkan lepas saya maafkan kau nak pergi pancung kepala dia? Faham tak? Nak bagi contoh apa masuk kerlipan mata ni. Jadi ada kalanya pengkhianatan itu berlaku dengan hanya kerlipan mata saja. Itu pun Allah Ta'ala tahu. Nak bagi tahu betapa mendalamnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerlipan mata pun tahu, apa yang melintas dalam hati manusia pun Allah Ta'ala tahu. Mata yang khianat bahkan setiap tersembunyi dalam hati manusia.
Dialah Tuhan yang maha mengetahui akan setiap perkara yang dirahsiakan dan perkara yang disembunyikan. Dialah Tuhan yang menciptakan semua perkara. Dialah Tuhan yang maha esa lagi maha perkasa. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya ke atas sekalian makhluk untuk memberikan petunjuk dan melengkapkan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Bahkan dia turut menganugerahkan pelbagai mukjizat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi SAW itu sentiasa bersifat benar dalam menyampaikan sesuatu, seperti perihal titian sirat, timbangan al-mizan, pergi al-haud, alam barzakh, dan perihal akhirat yang lain. Ini keimanan dengan sifat ghaibiyat. Ya, pandai musannif ni disusun. Mula-mula dia cerita tentang la ilaha illallah, cerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia macam ni. Kemudian dia menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyebut sekali dengan mukjizat, bahawasanya para nabi-nabi itu dikurniakan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mukjizat itu fungsinya adalah menundukkan orang-orang yang tidak beriman dengan para nabi dan rasul. Itu namanya mukjizat. Ya, kalau dah pergi sudut bahasa Arab, kalimah mukjizat berasal daripada kalimat a'jaza, yu'jizu, i'jaz, fahuwa mu'jiz. A'jaza ni maksudnya melemahkan. Jadi mukjizat itu bila diberi kepada seseorang nabi, orang-orang lain yang melihat mukjizat ni akan menjadi lemah untuk mencabar ataupun menandingi mukjizat ini. Contoh, mukjizat Nabi Musa, tongkat bertukar jadi ular, betul? Ahli sihir pada zaman Nabi Musa semua boleh buat perkara tu. Dia boleh tukar tongkat jadi ular. Jadi apa power sangat mukjizat Nabi Musa? Powernya mukjizat Nabi Musa sebab tongkat tu bertukar jadi ular dan dia pergi telan semua ular-ular lain. Ini tongkat ni memang power lah. Mungkin dia bertukar jadi anaconda ke, pergi makan ular-ular yang lain. Jadi ahli sihir lain semua terpegun. Ini apa hal lain macam dia punya magic ni? Kalah pula magic kita orang kan. Bila mereka merasa lemah, power magic ni, dia pun tunduk beriman dengan Nabi Musa. Begitu juga mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyatakan setiap mukjizat yang diberikan kepada Rasul itu bertepatan dengan perkara yang paling dikuasai oleh umat dia. Zaman Nabi Musa, apa yang paling dikuasai oleh umat Nabi Musa? Sihir, magic. Maka Allah Ta'ala bagilah mukjizat tu, mukjizat magic, boleh tukar tongkat jadi ular. Zaman Nabi Isa, umat Nabi Isa paling power dalam bidang apa? Dalam bidang perubatan. Semua jenis penyakit dia orang boleh ubat. Ada satu benda dia orang tak boleh buat. Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Dia tak boleh nak hidupkan orang mati. Datang Nabi Musa, datang Nabi Isa, Allah bagi dia mukjizat boleh hidupkan orang mati. Maka orang akan pelik, wih, kita orang dah power dah, memang medik, memang doktor first class lah, apa penyakit semua dia boleh settle. Saya rasa kalau zaman Nabi Musa, Nabi Isa, umat Nabi Musa ada lagi virus corona ni pun boleh settle. Tak pening Wuhan tu, virus influenza apa semua boleh settle. Jadi bila dia tengok Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, wish, tak boleh ke ni? Memang power semua, tak boleh nak challenge langsung. Okey, beriman kepada Nabi Isa. Mukjizat yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya adalah Al-Quran. Kerana apa? Kerana orang zaman jahiliyah, orang zaman Nabi tu, mereka itu tokoh-tokoh sastra bahasa Arab yang power dalam membuat syair. Kita mungkin tak faham sangat tentang syair ni,
Tapi zaman tersebut syair mempunyai kesan yang luar biasa. Keperingkat dikatakan orang yang sedang lapar, bila dia dengar syair-syair pada zaman jahiliah, lapar dia hilang. Boleh hilang lapar dengan syair. Faham tak? Kita ni terbalik, dengar syair bertambah lapar. Orang yang tengah takut disebabkan peperangan, bila dengar syair, hilang rasa takut dia. Tengok macam mana kesan syair pada zaman tersebut. Bila datang Rasulullah SAW membawa ayat-ayat Al-Quran, penyair yang paling hebat pun tak boleh nak challenge. Dia orang kata, kami ni tahu sastera ni, hebat syair-syair kami ni. Tapi Muhammad tu ummi, tak pernah belajar. Tapi apa yang dia baca itu lebih power daripada syair yang kita membuat. Jadi mereka menjadi lemah untuk mencabar ataupun menyaingi Rasulullah. Sebab itu dalam Quran sendiri banyak mencabar orang-orang kafir Quraisy. Cuba kau buat 10 ayat daripada ayat Quran. Ada tak orang yang berjaya buat? Ada orang try buat, tuan-tuan dan puan-puan. Abu Jahal, dia try buat satu surah macam surah dalam Al-Quran. Masa tu turunnya surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Abu Jahal tengok, alah, Al-Fil ni kan gajah. Alah, setakat cakap sembang pasal gajah, aku pun boleh, dia kata. Gajah je pun, elephant je, senang. Dia pun membuat satu surah yang bernama Al-Fil juga. Macam mana dia buat? Kena ingat, gajah tak ada di Kepulauan Arab. Arab tak ada gajah. Gajah berada di luar Kepulauan Arab. Jadi orang-orang di Mekah Madinah, mereka jarang jumpa gajah. Mungkin ramai zaman Nabi tu tak pernah tengok gajah pun, sebab Google pun tak ada time tu. Macam mana nak cari gajah, gambar gajah pun tak ada. Jadi dia buat satu ayat surah namanya suratul Fil juga. Dia kata apa? Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu lahu uzunun tawil wa lahu azanun kabir. Abu Jahal dia nak challenge Quran, dia kata apa? Al-fil, gajah. Mal-fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, kau tahu tak apa itu gajah? Gajah tu dia ada hidung yang panjang dan dia mempunyai telinga yang lebar. Abu Jahal bila buat syair ataupun surah macam ni, semua kawan-kawan dia meludah depan dia. Kau tengok Muhammad punya surah Al-Fil macam mana, dengan kau punya surah Fil ni macam mana? Kau dah cerita pasal gajah dalam surah. Maksudnya dia cuba untuk menyaingi Quran, dan akhirnya Allah Ta'ala hinakan dia. Kawan-kawan dia sendiri dia gelak sampai ludah depan dia. Apa benda kau buat ni? Jadi mukjizat terhebat Rasulullah adalah Al-Quran, dan setiap seseorang yang mempunyai ilmu syair yang hebat, bila dengar Al-Quran ni habis. Kita mungkin masih ingat tentang kisah macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu sedang berjalan, lalu diberitahu, wahai Umar, kau tahu tak adik kamu dah masuk Islam? Sayyidina Umar punyalah marah. Dikatakan muka dia menjadi merah masa tu. Dia masa itulah penentang kuat kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba adik dia masuk Islam. Marah dia boleh macam. Dia pergi ke rumah adik dia, sampai depan rumah adik dia, di tengah mendengar adik dia tengah baca Quran. Taha wa ma anzalna al-Qur'ana 'alaika litashqa ila akhir ayat. 3 ayat ke 4 ayat je. Adik dia sedang membaca surah Taha, 3 atau 4 ayat terawal. Dia terdengar ayat tu, tapi marah dia belum padam lagi. Dia masuk, dia katakan dia lempang adik dia tu sampai keluar darah.
Apa yang kamu tengah buat? Betul ke kamu dah ikut Muhammad? Lepas dia lempang adik dia keluar darah tu, boleh tahan ya Syaitan Umar ya. Sekali lempang keluar darah terus, dia tiba-tiba dia teringat balik ayat yang dia terdengar tadi. Dia cakap dekat adik dia, apa yang kamu baca tadi, cuba baca balik. Adik dia baca balik 3 atau 4 ayat terawal surah Taha, dan Sayyidina Umar hatinya menjadi lembut bila dengar surah tersebut. Lembut hati dia, tuan-tuan dan puan-puan. Beberapa saat sebelum itu hati dia penuh dengan rasa benci kepada Islam, kepada Quran, kepada Rasulullah, penuh rasa benci, penuh rasa marah, penuh rasa kalau boleh nak hancurkan semua tu. Tapi dengan mendengar beberapa sahaja ayat Al-Quran, hati dia jadi lembut sehingga perangkat masuk Islam. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita pun selalu baca surah Taha, tadi efek pun yalah, tak samalah kita dengan Sayyidina Umar kan. Jadi mukjizat Rasulullah yang paling hebat itu adalah Al-Quran, dan Al-Quran ini seumpama kata-kata orang kan cakap mandram kan, dia lain macam dia kan. Dia mempunyai kuasa. Orang-orang kafir Quraisy bila dia mendengar, dia akan terpegun, dia akan seperti maka tak pelik jugalah orang-orang kafir Quraisy tuduh Rasulullah ni sebagai penyihir. So orang bila dengar Al-Quran, hatinya akan jadi lembut, akan jadi bersinar, akan menjadi lapang. Special effect daripada Quran ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah cerita pasal Rasulullah dan mukjizat, okey, dia masuk kepada sam'iyat, perkara-perkara ghaib. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa bersifat benar dalam menyampaikan sesuatu seperti perihal titian sirat. Siapa kat sini pernah tengok sirat tu macam mana rupa ni? Kot ada yang pernah jumpa kan? Timbangan Al-Mizan. Mizan ni maksudnya neraca lah. Ingat lagi tak neraca? Dulu kita selalu jumpa neraca kan, Barisan Nasional. Tu neraca, mizan. Tu mizan lah tu. Tapi mizan di sini akhirat punya, bukan Barisan Nasional punya, akhirat punya mizan. Siapa pernah jumpa yang akhirat punya mizan? Tak ada siapa. Siapa pernah jumpa pergi Al-Haud, pergi Al-Kawthar? Tak jumpa juga. Alam Barzakh tak pernah jumpa. Habis macam mana nak beriman? Kita iman tak? Iman. Pernah jumpa kau? Tak jumpa. Habis macam mana nak iman? Beriman dengan sesuatu yang tak pernah tengok. Beriman dengan sesuatu yang kita tak pernah tengok. Macam mana? Cek Google pun tak jumpa. Cuba tekan Al-Mizan, dia keluar Barisan Nasional. Cuba tekan titian sirat, tak ada. So macam mana kita beriman dalam keadaan perkara-perkara tersebut tak pernah jumpa? Itulah namanya iman. Beriman kepada Rasul bermakna beriman dengan segala yang keluar daripada mulut Rasul, walaupun perkara tersebut bercanggah dengan apa yang ada dalam akal kita, bercanggah dengan apa yang ada dalam akal kita. Dalam hadis disebut sirat itu adalah seumpama sehelai rambut yang dibelah 7. Boleh bayang tak macam mana rambut dibelah 7? Ketajamannya mengatasi ketajaman pedang yang paling tajam. Cuba bayang. Tak boleh, tak masuk. Tapi kita beriman, walaupun ditolak oleh akal, walaupun akal seumpama tak boleh terima macam mana rambut dibelah 7. Tapi keimanan kepada Nabi menyebabkan kita beriman dengan surat, beriman dengan mizan, beriman dengan azab kubur. Semua yang keluar daripada mulut Nabi wajib kita iman. Sebab itulah namanya beriman kepada Rasulullah. Al-Islam ni tuan-tuan dan puan-puan ada beberapa makna daripada segi bahasa.
Antara makna bagi Islam itu adalah menyerahkan diri. Maksudnya kita menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala yang Rasulullah sebut kita akan terima, walaupun secara zahirnya benda itu bercanggah dengan akal. Itulah namanya iman. Kalau dah nama orang Islam tapi dia pertikaikan azab kubur ni, tak ada lah dia kata. Macam mana azab kubur ni, dia kata. Pernah orang duk pertikaikan azab kubur, dia kata orang kalau naik roket pergi angkasa lepas, pergi planet Marikh, pop meletup roket tu, kubur dia kat mana? Dan macam mana dia tu dapat azab kubur? Dia tak ada kubur. Orang kena telan ikan paus, kubur dia kat mana? So azab kubur dia kat mana? Dalam perut ikan paus tu. Malaikat masuk dalam perut ikan paus. Orang yang mempertikaikan macam ni, keimanan dia cacat. Bila Nabi kata ada azab kubur bagi setiap seorang, full stop. Nabi kata ada, maka adalah. Jangan berfikir macam mana kalau kena telan kampus, kalau meletup dekat roket. Kalau Tuhan boleh bangkitkan semua orang pada hari akhirat, orang yang telah mati masuk dalam kubur, hancur tulang belulang selama berjuta tahun, ke akhirat dia akan dibangkitkan semula. Tuhan yang boleh bangkitkan tulang belulang yang hancur tu menjadi sempurna semula, takkanlah Tuhan tak boleh kumpulkan semula orang yang hancur, terbakar dalam roket. Takkanlah Tuhan tak boleh kumpulkan semula tulang belulang orang yang telan oleh kampus. Kuasa Tuhan lah. Orang yang mempertikaikan dengan cara macam ni, kononnya dah pakai logik akal, iman dia ada problem. Sila lagi bilang terbatal akidah dia. Bila Nabi kata ada azab kubur, okay dah, ada azab kubur, semua orang akan kena azab kubur. Bila Nabi kata ada sirat, okey, ada sirat. Bila Nabi kata ada al-mizan, okey, ada al-mizan. Itulah namanya iman. Tak Islam, orang Islam yang mempertikaikan, macam mana boleh benda ni ada? Tak boleh pertikaikan. Syurga neraka kita tak pernah tengok. Tapi bila Nabi kata ada, adalah. Quran kata ada, adalah. Kenalah terima. Sebab itulah namanya keimanan. Nabi juga bersifat benar dalam menyampaikan perihal soal jawab malaikat, azab dan juga nikmat di dalam kubur. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, malaikat itu adalah benar, syurga neraka itu adalah benar, dan setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar berlaku. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti sekejap lah ya. Bukan sekejap, memang berhentilah. Sambung besok. Kalau ada beberapa soalan yang boleh kita jawab dalam beberapa minit. InsyaAllah kita usahakan kitab ini dikhatamkan dalam 2-3 slot ya. Kalau ada apa-apa soalan yang perlu ditanya, alhamdulillah tak ada ya. Jadi kalau tak ada, sehingga kita bertemu besok. Wallahu alam. Kalau ada apa-apa salah silap saya minta maaf. Saya serahkan semulalah kepada Ustaz Zakir ya. Kita insyaAllah akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa amalan ya arhamar rahimin.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ولا تنكسنا وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ببركة النبي بسر أسرار الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.